Katakan is our group consists of 7 students with different background, and our group get study case number 1. Introduction. Accounting is a systematic and meticulous recording of a company's financial activities. They have 3 crucial financial statements are generated by the record, and accounting also used to create a company financial statement. Pada 1 Oktober 2020, pemilik melabur wang tunai sebanyak RM500,000 bersamaan peralatan komputer yang mempunyai nilai pasaran RM120,000 2 tahun yang lalu, tetapi kini bernilai RM100,000 sahaja. Terdapat 3 akaun yang dibuka, iaitu cash dimasukkan secara debit RM380,000, equipment dimasukkan secara debit iaitu RM180,000 dan kapital sebanyak RM500,000 dimasukkan secara kredit. Pada 2 Oktober, pemilik melabur wang tunai sebanyak RM15,000 untuk sewa ruang pejabat untuk bulanan tersebut. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu cash sebanyak RM15,000 dimasukkan secara debit dan ring RM15,000 dimasukkan secara kredit. Pada 4 Oktober, pemilik membeli peralatan tambahan RM12,000 secara kredit yang diterima dalam tempoh 30 hari. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu package RM12,000 dimasukkan dalam debit dan equipment RM12,000 dimasukkan secara kredit. Pada 8 Oktober, pemilik menyelesaikan kerja untuk pelanggan dan segera mengumpul wang tunai sebanyak RM32,000. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu survey RM32,000 dimasukkan secara debit dan cash dimasukkan secara kredit, iaitu RM32,000. Pada 10 Oktober, pemilik menyelesaikan kerja untuk pelanggan dan menghantar bil sebanyak RM27,000 perlu dibayar dalam tempoh 30 hari. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu servis RM27,000 dimasukkan ke dalam debit dan bil RM27,000 dimasukkan secara kredit. Pada 12 Oktober, pemilik membeli peralatan tambahan secara tunai RM8,000. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu equipment RM8,000 secara debit, cash RM8,000 secara kredit. Pada 15 Oktober, pemilik membayar seorang pembantu RM6,200 secara tunai sebagai upah selama 15 hari. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu cash RM6,200 dimasukkan secara debit dan wages sebanyak RM6,200 secara kredit. Pada 18 Oktober, pemilik mengutip RM15,000 atas jumlah yang terhutang oleh pelanggan. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu cash RM15,000 dimasukkan secara debit dan debtor RM15,000 dimasukkan secara kredit. Pada 25 Oktober, pemilik membayar wang tunai RM12,000 untuk menyelesaikan liability ke atas peralatan yang dibeli. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu kreditor RM12,000 dimasukkan ke debit dan cash RM12,000 dimasukkan ke dalam kredit. Pada 28 Oktober, pemilik mengeluarkan wang tunai RM500 untuk kegunaan peribadi. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu drawing RM500 secara debit dan cash RM500 secara kredit. Pada 30 Oktober, pemilik menyelesaikan kerja untuk pelanggan yang lain yang membayar hanya RM40,000 untuk 50% daripada reka bentuk sistem. Terdapat 3 akaun yang dibuka, iaitu cash RM40,000 secara debit, debtor RM40,000 secara debit dan servis RM80,000 secara kredit. Pada 31 Oktober, pemilik membayar gaji pembantu RM700. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu salary RM700 secara debit dan cash RM700 secara kredit. Pada 31 Oktober, pemilik terima bil elektrik RM1,800 dan bil air RM3,800. Terdapat 2 akaun yang dibuka, iaitu cash RM5,600 secara debit dan utility RM5,600 secara kredit. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairul Nizam bin Zakaria. Nombor metrik H22A1249. Hari ini saya akan membicarakan tentang post to the account atau leakage. Di sini pada capital account dari DR pada 31 Oktober 2020, balance CD berjumlah RM500,000 dan CR pada 1 Oktober 2020, cash RM400,000 dan computer equipment RM100,000. Jumlah keseluruhannya RM500,000 dan 1 November balance BD-nya RM500,000. Seterusnya, computer equipment account pada DR 1 Oktober 2020, capital RM100,000
4 Oktober kreditor RM12,000 dan 12 Oktober cash RM8,000. Jumlah semuanya RM120,000 dan balance BD RM120,000. Pada siap pula 31 Oktober 2020 balance CD dia RM120,000. Seterusnya creditor account. Pada DR 25 Oktober 2020 cash RM12,000, manakala CR pada 4 Oktober 2020 equipment RM12,000. Seterusnya pada utility account DR 31 Oktober 2020 accurate utility berjumlah RM5,600. Pada 1 November balance BD berjumlah RM5,600. Pada CR pula 31 Oktober 2020 balance CD berjumlah RM5,600 dan accurate utility account pada DR 10 Oktober 2020 balance CD RM5,600. Jumlah semuanya RM5,600. Pada CR 31 Oktober 2020 utility RM5,600 dan 1 November balance BD berjumlah RM5,600. Seterusnya sell account. Pada DR 31 Oktober 2020 balance CD berjumlah RM139,000 dan pada CR 8 Oktober 2020 cash RM32,000, manakala debtors 27,000, cash 40,000 dan debtor 40,000. Jumlah keseluruhannya ialah 139,000 dan balance BD-nya berjumlah 139,000. Selain itu, rank account. Pada DR 2 Oktober 2020 cash RM15,000 dan balance BD-nya RM15,000. Manakala pada CR 31 Oktober 2020 balance CD berjumlah RM15,000. Seterusnya salaries dan wages account. Pada 15 Oktober 2020 cash RM6,200, manakala pada 31 Oktober cash RM700 dan jumlah keseluruhannya 6,900 dan balance BD RM6,900. Pada CR 31 Oktober balance CD berjumlah RM6,900. Seterusnya drawing account. Pada DR 28 Oktober 2020 cash berjumlah RM500 dan 1 November balance BD berjumlah 500. Manakala pada CR 31 Oktober 2020 balance CD berjumlah RM500. Dan akhir sekali debtors account. Pada DR 10 Oktober 2020 sell berjumlah RM27,000, manakala sell yang kedua pada 30 Oktober RM40,000. Jumlah keseluruhannya RM67,000 dan balance BD RM52,000. Pada CR pula cash berjumlah RM15,000, manakala balance CD berjumlah RM52,000. Jumlah keseluruhannya ialah RM67,000. Trial balance is a financial report showing the closing balances of all accounts in the general ledger at a point in time. Creating a trial balance is the first step in closing the books of the end of an accounting period. Nama saya Muhammad Luqman Aidil bin Ismail. Nombor metrik H22A1010. Pada slide ini memaparkan profit and loss.
atau dipanggil penyata untung dan rugi. Penyata untung dan rugi merujuk kepada penyata keuangan yang meringkaskan hasil, kos dan perbelanjaan yang ditanggung dalam tempoh tertentu, kebiasaannya suku atau tahun. Profit and loss ini dikira berdasarkan format yang betul dengan mengikut susunannya, iaitu mempunyai sales, revenue, commercial and expenses. Hasil daripada format tersebut, maka profit and loss dalam jadual ini menunjukkan gross profit and net profit. Definition of balance sheet. A balance sheet is a financial statement that contains details of a company's assets or liabilities at a specific point in the time. It is one of the three core financial statements, income statement and cash flow statement being the other two, used for evaluating the performance of a business. Assalamualaikum, my name is Nur Anis Kamila binti Iswandi. My metric number is H22A0068. So I am here to talk about the usefulness of the statement of profit and loss and the usefulness of balance sheet statement. The profit and loss table covers two major components of the overall health of a business. The first of these components is the calculation of the company's revenue. An established company can make projection on its future revenue based on its part sale and expected income. Startup companies make this projection based on factors such as customer demand, market size, and competition of their product or service. When a company has revenues higher than its expenses, it makes a profit. When expenses outpace revenues, the company sees a loss. The profit and loss table allows a company to see where it can improve its revenue streams and cut costs. Companies use their profit and loss tables to make themselves more attractive to potential capital sources. The data from the profit and loss table give these decision makers the information they need when choosing to fund a venture. If the company can show the capability to earn a profit on its profit and loss table, investors will see the firm of a worthwhile investment. The balance sheet is used to determine if the business has enough working capital to sustain its operation. Working capital is the difference of current asset less current liabilities. It measures if the company still has enough current resource after deducting its loan or obligation. If the result of computation is positive, that means the company is still doing okay. On the other hand, if the computation become negative, that means the company is in trouble. By looking at the balance sheet, you can determine if the company can sustain future operation. To do this, look at the value of its non-current assets such as property, plants and equipment. If the total is higher than the current asset, it means the company has planned to sustain future operation. On the other hand, if the amount is already lower than the current assets, it can be an indication of inability to sustain future operation. Most business investors are interested to know if when will they receive returns from their investment. Such return can be in the form of dividends. Dividends are issued if the company is profiting and has high amount of retained earning. The balance sheet shows the balance of retained earning. As a result of working on this mission, our crew has learned the poor company input and outputs will make it more challenging for owners to expand their enterprises. Furthermore, since accounting abilities are so closely related to a business owner's performance, having them is essential for anyone running a firm. Errors in account selection would have an impact on a company's performance and make it difficult to accurately report income and expenses. The success of a business depends on its assets as well as the trader's accounting knowledge. When working in this portion, this group member has good planning and time management skill. We have excellent team members who work on financial statements.
To guarantee that the entire exam is done, we also talk and work hard together when completing an assignment. That's all for me. Thank you.